Muslimat sekalian, Masya Allah, kita kan bila hadir majlis ilmu, rumah Allah pula, Allah jumpakan kita bukan di tempat-tempat biasa. Ini luar biasa. Kita ni tak tahu datang daripada mana, duduk mana, lahir. Cerita sejak lahir tu macam-macam lah kan. Mak kita pindah ganda, masuk sekolah tu, keluar sekolah ni, masuk universiti ni. Tup duduk sini, berdiam dengan sini. Ada orang memang hari inilah kali pertama berjumpa. Adakah pertemuan yang Allah jadikan hari ini sia-sia? Tak. Mudah-mudahan di mahsyar kelak kita boleh berkata kepada Allah, ya Allah, itu sahabatku, kami berjumpa di majlis ilmu, di Masjid Ibnu Abbas. Kami sama-sama menadah kitab belajar, ya Allah, itu sahabatku, ya Allah. Allahu Akbar. Kita tak tahu pertemuan yang mana, sahabat yang mana yang boleh tarik kita ke syurga Allah. Jangan sekali-kali kita rasa kita dijamin syurga dan kita lah akan tarik orang lain. Bahkan bila kita jumpa je sahabat-sahabat ni kan, kita bagi Assalamualaikum. Biar ada doa, saling mendoakan. Sekurang-kurangnya bagi salam. Salam sejahtera ke atas kamu. Sahabat tu pun jawab, Waalaikumsalam. Kejahatan juga ke atas kamu. Itulah sifat sahabat, saling mendoakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ini ditemukan Allah di tempat yang lara. Tempat yang lara contohnya apa? Tempat maksiat, tempat yang lara, shopping komplek. Minta maaf lah, shopping komplek memang lara lah. Jaranglah kalau lah pergi shopping komplek tengah pilih handbag tu, kalau dua orang sahabat ni sambil-sambil tu bercakap tentang mati tu, jarang lah. Kan? Sambil pilih handbag, kau agak-agak kita mati macam mana ya? Yang tu pun jawab, mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi beg ni awak berkenan tak? Maksudnya kalau nak ceramah pun tengah ada duit, tengah beli handbag, masuk lara ni kita macam bukanlah leka, kosong, lalai. Masya Allah. Bukan tak ada handbag, handbag memang ada. Tapi kebetulan suami kata, ambil ni 1,000, habiskanlah beli handbag. Allah, memang tiba-tiba lutut yang sakit jadi sehat kan? Boleh berdiri 2-3 jam pusing sogor tu ha. Okey, subhanallah. Sebelum tu saya nak cerita pasal Ustazah Fiza Musa tu, pasal kakak dia. Kakaknya arwah Ustazah Nur Hayati Musa, sahabat baik saya. Subhanallah, saya jadi rapat dan dekat dengan Ustazah Musa sebab kakak dia ni lah, Kak Long dia, namanya Ustazah Nur Hayati Musa. Meninggal pada bulan lepas. Bulan lepas ke 2 bulan lepas? Lebih kurang lah. Okey. Kanser pankreas, tahu masa PKP. Tahu masa PKP, masa lebih kurang dalam tempoh 2 bulan 3 bulan selepas tahu. Masa tahu tu terus dah stage 4. Lepas tu pergi kepada stage 5, dah pergi kepada seluruh tubuh dan sebagainya. Tapi saya tak dapat nak cerita panjang kisah Ustazah Nur Hayati Musa, seorang wanita yang salihah. Tolong tengok dekat page saya, cari kuliah di Dewan Saidina Asma bersama dengan Ustazah Hafizah Musa. Memang kuliah tu kuliah air mata, subhanallah. Wanita yang salihah. Ustazah Nur Hayati Musa, saya bersahabat, saya kenal daripada start saya kerja. Kami memang sama, sampai saya berhenti kerja pun kami sama. Walaupun kami pindah asing-asing, tapi akhirnya kami departmen yang sama, dalam bilik yang sama, kongsi satu bilik. Wanita yang pemurah, akhlak yang baik. Memang jarang dah susah keluar mulut dia tu bab mengumpat, sangat jarang. Saya kalau nak cerita dengan dia tak puas, sebab dia tak sambut kalau cerita pasal orang. Ustazah pun cerita pasal orang ya. Kadang-kadang kita ada ujian di tempat kerja, nak luah perasaan kan. Bahkan pernah ada satu ketika, dia depan mata saya, dia diuji dengan seorang hamba Allah. Hamba Allah ni naikkan suara kepada dia. Hamba Allah ni muda. Dia ni kan umur dah 50 lebih, mak-mak. Marah dia tinggi suara depan orang. Yang saya tengok, dia sabar, dia tenang. Dia sabar, kemudian air mata dia mengalir. Kemudian apa yang dia cakap? Apa yang cakap pada saya, Asma, akak pergi masjid kejap. Subhanallah. Lepas tu dia pergi, dia balik, saya tunggu kot dia nak luah perasaan. Kan? Maksudnya saya macam nak bagi kekuatan, tapi dia tak bercakap langsung dan dia tak nak bercakap. Walaupun mungkin dia perlukan seseorang untuk cerita kesedihan dia, keluhkan hatinya. Dia perbuat begitu sekian-sekian. Saya kata, ya Allah, kuat sungguh. Dia menjaga lidah dia. Dia memang tak suka untuk dengar orang bercakap tentang orang, ataupun dia bercakap tentang perihal sesiapa pun, walaupun orang tu layak untuk dia cakap. Masya Allah. Antara akhlak dia, berkekalan wuduk. Wanita yang berkekalan wuduk. Ini diperakaui oleh sahabat-sahabat, rakan-rakan sekerja. Habis wuduk sambung, habis wuduk sambung. Masya Allah.
Dan akhir kehidupannya dia berpindah ke bahagian Masjid Negeri. Lepas tu kalau jumpa seronoknya Kak Asma duduk kat Masjid Negeri, iktikaf hari-hari 8 hingga pukul 5, dan selalu setiap hari dia akan lebihkan sampai maghrib sampai isyak baru balik. Suami ada, tapi suami daripada tempat kerja akan singgah kat masjid tu sama. Jadi dia iktikaf start pukul 8 masuk sampailah isyak. Jadi dia solat tu 4 waktu memang confirm berjemaah dan iktikaf sepenuhnya di masjid. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab tu dia jaga wuduk. Dia kata Allah makbul, sebab minta selalu dia bila nak pencen biar pencen di masjid. Allah makbulkan hajat dia. Hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, Nabi kata apabila Allah ingin berikan kebaikan kepada hambanya, Allah menjadikannya, Allah memberikan taufik kemampuannya untuk melakukan kebaikan. Lalu sahabat Nabi bertanya, apakah yang dimasukkanmu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, Allah memberikan dia kemampuan untuk melakukan kebaikan sehinggalah dia mati ke atas tersebut. Allahu Akbar. Kita minta, kita mohon dengan Allah supaya bagaimanapun hidup kita perakhirannya adalah dalam kebaikan. Na'udzubillah sekiranya masa hidup nampak okey tapi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Seorang yang pemurah, hati baik, suka bagi hadiah. Ini saya kan satu hari saya puji handbag dia. Cantiknya handbag akak ni, sukanya. Esok dia bagi handbag tu kat saya. Handbag mahal, handbag kulit. Dia kosongkan, dia bersihkan. Akak dah bersih-bersihkan dah ni, ambillah smart nak. Ada baju dia cantik, padahal dia lebar sikit, saya kurus sikit kan. Dia bagi, Kak tak muat ni, tak apalah, smart suka kan. Pernah ada cincin tapi bukan cincin emas, memang ada cincin tu cantik, saya puji pun dia bagi juga. Untung kan. Subhanallah. Memang suka meraihkan, suka masak, suka wanita yang salihah. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak cerita sebenarnya bagaimana dia akhir kehidupan dia. Ustazah Hafizah cerita berapa kali dia cerita dan saya tak pernah boring. Sebelum cerita betul-betul depan, Ustazah Hafizah cerita kepada saya melalui tulisan. Masa dia dah hampir dengan nak penghujung hayat, semua tak tahu yang bahawasanya dia ni dah penghujung, dah nazak. Sebab okey, corong kan, corong ni maksudnya gas oksigen ni, bila tinggal mungkin dalam beberapa minit lagi penghujung hayat dia, dia buka, dia pun cakap, dia buat tangan macam ni, dia buat tangan suruh doa. Lepas tu dia pun dia tak nak bercakap sangat, tapi dia buka, dia suruh angkat. Lepas tu ada anak-anak. Masa ni kebetulannya subhanallah, mak, ayah, anak-anak, adik-beradik semua ada. Lepas tu masing-masing semua tadah doa. Masing-masing tadah doa. Biasa kita kalau orang nazak, orang yang sekeliling doakan, betul tak? Ini dia minta. Dia buat, suruh orang tadah doa semua. Dia minta, lepas tu dia pun sebut. Maksudnya dia suruh orang aminkan. Aminkan, aminkan. Lepas tu Ustazah Hafizah kata kakak dia ni seolahnya tahu yang masanya dah tiba, masa nak sampai, masanya dah suntuk. Dia sedang bekerja dengan masa. Dia sedang masa telah pun sampai penghujungnya. Subhanallah, Ustazah Hayati Musa ni doa tanpa henti. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Maksudnya doa, sambung doa, sambung doa. Dia doakan untuk adik-beradik, dia doakan untuk anak-anaknya. Dia doa-doa dalam keadaan sampai Ustazah Hafizah kata, nampak makin kuat, nampak makin sehat. Sebab dia buka corong dan dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina, Rabbana ighfir lana dzunubana. Doa, 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 doa sampailah semua amin, amin, amin dalam waktu. Terbalik kan, orang yang nazak mendoakan bagaimana Allah beri dia kelebihan itu. Lepas tu dia diam. Masa tu lah ayah pada Ustazah Hafizah Musa pun, dia pun masa tu ayah kebetulannya baru sampai juga. Dia Ustazah dia pun tutupkan tutup aurat sampai tinggal muka aje, tutup semua, tutup semua. Kemudian ayahnya pun memimpin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustazah Hayati pun sebut dalam keadaan tu. Kemudian dia pun macam lelap, macam tidur. Tidak ada nampak macam sakarat, macam ni. Subhanallah, muslimat sekalian. Nabi SAW sebut, bersabda,
barang siapa akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhalal jannah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah dijamin syurga, masuk syurga. Dan kajian hari ini sangat sedikit umat Islam yang akhir hidupnya, saat nafas akhirnya boleh ucap la ilaha illallah. Sangat sikit, berapa persen saja. Ramainya meninggal dalam keadaan tak sedar, ramainya meninggal dalam keadaan koma, ramai juga meninggal dalam keadaan sejam sebelum boleh ucap la ilaha illallah, sejam sebelum mungkin boleh syahadah, tapi akhir kalimahnya habis macam tu je. Tak boleh nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian meninggal dunia. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah, ini satu kisah seorang wanita yang salihah. Allah permudahkan lidahnya mengucapkan kalimat tersebut kerana ia membenarkan kalimat tersebut saat hidupnya. Saat hidupnya dia membenarkan. Masya Allah.